Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والصلاة والسلام على خير الأنام المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم بعث رحمة للعالمين كما قال الله تعالى في كتابه الكريم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين. Al-Anbiya ayat 107. Hari ini 22 Januari 2013. Genaplah 45 tahun tertubuhnya Pertubuhan Pembebasan Petani Bersatu PULU. PULU telah ditubuhkan pada 22 Januari 1968 di bumi Arafah, Tanah Suci Makkahul Mukarramah, oleh sebilangan para ulama petani ketika itu, yang bertujuan untuk memerdekakan petani dari belenggu penjajahan Syam. Tema ucapan saya munasabah sambutan kali ini ialah kebersamaan mencari penyelesaian yang adil, menyeluruh dan berkekalan di petani. Ucapan ini dituju kepada semua yang terlibat secara langsung dan tidak langsung dalam memungkinkan isu petani dapat dibawa ke arah satu penyelesaian yang boleh memberikan keadilan kepada semua pihak yang terlibat. Satu penyelesaian yang menyeluruh, yang boleh meliputi semua aspek tuntutan dan kehendak tersurat dan juga tersirat. Dengan syarat semuanya itu boleh membawa kepada satu penyelesaian yang berterusan dan berkekalan. Kepada semua ahli pertubuhan PULU di lapangan dan di seluruh pelosok dunia, kepada semua gerakan pembebasan petani dan ahli-ahlinya, kepada semua aktivis-aktivis dan pertubuhan-pertubuhan masyarakat awam yang bergerak aktif di lapangan, kepada seluruh rakyat petani yang terdiri dari pelbagai keturunan dan agama, kepada semua pertubuhan-pertubuhan bukan kerajaan di peringkat tempatan dan antarabangsa, kepada pihak-pihak dan individu-individu di peringkat antarabangsa yang bersimpati terhadap penderitaan rakyat petani, kepada kerajaan-kerajaan pendukung bagi mencari penyelesaian berkekalan di petani, dan akhir sekali ucapan ini juga dituju kepada peneraju-peneraju pemerintahan Thailand, yang mana terdiri dari 4 penjuru utama: kerajaan yang memerintah Thailand di dalam negara Thai, kerajaan yang memerintah Thailand dari luar negara Thai, pemerintahan tentera, dan juga pemerintahan istana. Saudara-saudara, saudari-saudari, rakyat petani yang saya hormati sekalian, walaupun di mana sahaja kita berada, ingatlah bahawa kita mesti yakin dan percaya bahwasanya perjuangan kita ini adalah satu perjuangan yang sah, masyru'
dan berlegitimasi, sah di sisi sejarah, dan mempunyai hak untuk menuntut apa-apa yang berkaitan dengan bumi petani. Berlegitimasi mengikut undang-undang antarabangsa dan kemanusiaan sejagat. Juga masyru' berdasarkan undang-undang dan syariat Allah Subhanahu wa taala. Malahan menjadi fardu ain ke atas semua orang Melayu, petani, tidak terkecuali seorang pun, dan di mana saja pun mereka berada. Perjuangan kita bukan untuk berbalah dengan orang lain. Perjuangan kita bukan untuk melakukan keganasan. Perjuangan kita adalah untuk melaksanakan konsep rahmatan lil alamin, rahmat untuk semua alam. Itulah antara tujuan Nabi Muhammad SAW diutuskan ke alam ini. Tidak ada siapa yang boleh mempermain dan memutarbalikkan fakta sejarah kita. Tiada siapa yang boleh menafikan hak kita untuk menuntut kembali apa yang telah dirampas secara kekerasan dan secara halus oleh Siam semenjak ratusan tahun lamanya. Tiada siapa yang tergamak dan tiada siapa yang tidak segan-segan menafikan hak kita ini, kecuali musuh kita Siam yang secara tidak segan dan tidak malu lagi menggambarkan isu petani sebagai isu yang bukan berpunca dari sejarah, bukan berpunca dari identiti, dan juga bukan berpunca dari rampasan hak dan penjajahan. Mereka dengan selamba sahaja mengatakan ini semua adalah isu kemiskinan, isu dalaman, isu jenayah, yang dengan alasan-alasan ini semua mereka beranggapan mereka boleh menagih simpati pihak-pihak di peringkat antarabangsa dan cuba memenangi hati kita dengan pelbagai cara bagi mendukung dan mengiya-iyakan kejahatan mereka. Dan berbagai isu lagi diada-adakan bertujuan menutup dan melenyapkan isu pokok yang menjadi satu-satunya penyebab pada lahirnya suasana yang tidak menentu dan petani hingga ke hari ini. Di petani hingga ke hari ini. Polo yakin bahwasanya kebanyakan saudara-saudara semua tidak mempunyai keberanian yang cukup dan selalu teragak-agak, mungkin di atas sebab-sebab keselamatan, dalam untuk melaluhkan segala isi hati dan menuntut segala hak yang dirampas, kecuali dapat menyatakan dengan kata-kata yang tidak langsung dan berlapik-lapik di tempat-tempat dan di pantas-pantas yang terhak dan tersorok jauh dari pengetahuan umum. Ini selalu dapat diperhatikan apabila ada wartawan luar datang menanyakan sesuatu, maka jawapannya yang selalu dapat didengar ialah jawapan yang mengelirukan. Tidak dapat dilahirkan segala-galanya. Maka jawapannya yang selalu dapat didengar ialah jawapan yang mengelirukan, tidak dapat dilahirkan dari apa yang tersirat di hati. Jadi siapa yang boleh melakukan segala-galanya
mengganti diri kita semua, tidak lain dan tidak bukan mereka ialah gerakan-gerakan pembebasan petani yang dapat melakukan apa semua kita ingin capai dalam menuntut hak kita. Saudara-saudara dan saudari-saudari yang saya hormati sekalian, berikan semua tugas ini kepada gerakan-gerakan pembebasan petani, yang mana bergerak aktif di petani dan di luar negara, menjadi wakil kepada kita semua, supaya segala hak orang petani dan tuntutan berkaitan kedaulatan petani akan dapat disuarakan dan dapat dituntut secara sepenuhnya demi mengembalikan kedaulatan dan hak kita sepenuhnya pada akhirnya nanti. Ingatlah, hanya atas nama gerakan pembebasan petani sahaja yang mempunyai kelayakan, authority, dan berpraktikal untuk menuntut hak dan menerima cara dan bentuk penyelesaian yang adil, menyeluruh, dan berkekalan itu. Sebaliknya, atas nama pertubuhan masyarakat awam, hanya tuntutan sebahagian yang berbentuk sementara sahaja boleh dibuat. Tapi ia tidak mungkin menjadi sesuatu yang nyata. Menyeluruh juga amat sukar dan hampir mustahil mendapat sesuatu yang berkekalan. Melihat kepada suasana politik di Thailand yang selalu berubah-ubah, ibarat ombak melanda pantai. Sekali ombak membadai, sekali pantai berubah. Kita ibarat buah timun, mereka ibarat durian. Tergolak kita, lukanya kita. Digoleknya kita, begitu juga lukanya kita. Saudara-saudari yang saya hormati sekalian, kita tidak bersendirian sebenarnya. Kita tidak keseorangan dalam perjuangan kita menuntut hak kita ini. Tiada satu pihak pun dari kalangan masyarakat antarabangsa yang cuba dan boleh menafikan kelegitimasian perjuangan pembebasan petani. Kerana petani sememangnya pada satu ketika dahulu adalah sebuah negara yang pernah berdaulat dan telah diperintah oleh sistem pemerintahannya yang tersendiri dengan raja-rajanya yang bertakhta. Tetapi kedaulatan petani telah dirampas oleh pihak Siam, Thailand dengan paksa dan kemudian dijajah oleh mereka sampai ke hari ini. Sejarah berpihak kepada kita. Ini satu kekuatan. Jangan ada sesiapa pun pula yang abai dan menepikan kebenaran ini selepas ini. Saudara-saudara dan saudari-saudari yang saya hormati sekalian, apa yang berlaku ataupun apa yang perlu kita lakukan ialah hanya melaksanakan sebaik mungkin segala tugas yang diberikan oleh gerakan yang mewakili kita. Biar mereka bercakap mewakili kita. Biar mereka bersuara sepenuhnya. Ketika itu, Anda semua akan merasakan satu kekuatan yang luar biasa dan semangat yang kental akan muncul dan terus bertapak kukuh di dalam jiwa-jiwa kita. Hak masyru' yang berlegitimasi inilah yang menjadi benteng kekuatan kita, yang sukar ditembusi dan dicerobohi oleh taktik jahat musuh yang licik dan tidak berperi kemanusiaan itu.
Semua ini kita cukup tahu dan sedar. Cuma yakin atau tidak kita terhadap kemampuan gerakan-gerakan pembebasan petani dalam menyuara, menuntut dan berjuang untuk mengembalikan semua hak kepada Tuan Pujanya yang asal. Kalau kita semua dapat memberi keyakinan penuh kepada gerakan pembebasan petani sebagai mewakili kita semua, maka yakinlah itu satu lagi kekuatan yang tiada tolak bandingnya. Tiada kekuatan lain selain dari kekuatan Allah dan kekuatan keyakinan ini dalam mencapai satu penyelesaian yang adil, menyeluruh dan berkekalan di bumi petani. Saudara-saudara dan saudari-saudari yang saya hormati sekalian, oleh yang demikian, tanggung jawab kita sebagai rakyat petani secara umumnya dan gerakan-gerakan pembebasan petani secara khususnya mestilah menjaga benteng dan kekuatan ini supaya ia sentiasa berada pada kedudukan yang utuh dan betul mengikut syariat Allah Subhanahu wa taala dan selaras dengan undang-undang antarabangsa dan kemanusiaan yang berseiringan dengan norma-norma sejagat. Jangan pula sampai kita dicop dan digulungkan sebagai ekstremis dan pengganas di satu hari nanti, disebabkan hasil tangan perbuatan kita sendiri. Ini mungkin berlaku sekiranya kita membuat perhitungan yang salah, bertindak secara melulu tanpa arahan konkret. Kalau begitulah terjadi, kita boleh dianggapkan sebagai pengkhianat kepada perjuangan, pengkhianat kepada agama, bangsa dan negara kita sendiri. Tindakan kita, sasaran kita mestilah mengikut garisan panduan yang ditetapkan oleh undang-undang kemanusiaan antarabangsa yang dikenali sebagai International Humanitarian Law. Kerana ia sebenarnya tidak bercanggah dan memang menepati garis panduan yang telah pun ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala yang dibawa oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum International Humanitarian Law itu sendiri diperkenalkan, sebenarnya Islam telah mendahului prinsip-prinsip ini lebih dari 1300 tahun dahulu. Antara prinsip-prinsip atau peraturan-peraturan ini ialah menghormati hak orang awam, kebajikan kanak-kanak, menjaga kehormatan wanita, dan menghormati hak orang tua dan hak orang tidak berdaya, di samping menjaga keselamatan orang awam. Saudara-saudara dan saudari-saudari yang saya hormati sekalian, kita mesti ingat, kita berjuang bukan kerana keberanian, kita berjuang bukan kerana dendam, kita berjuang bukan kerana untuk bermegah-megah. Bahkan kita berjuang kerana menuntut kembali hak-hak kita, identiti kita, integriti kita, serta mempertahankan dan meninggikan agama kita, agama samawi, dengan mengikut peraturan, syarat dan disiplin yang telah ditetapkan. Kita mau kedamaian dan keamanan, tetapi kita rindukan kemerdekaan.
Kita mau kebaikan di dunia ini, kita juga rindu dan kita cintakan akhirat dan kebaikannya. Saudara-saudara dan saudari-saudari kalian, petani sekarang boleh diibaratkan sebagai satu pokok yang subur, cukup subur, yang sedang mengeluarkan bunga-bungaan yang memikat semua serangga dan burung-burung menyedut ataupun penyedut manisan-manisan. Tidak lama lagi ia dijangkakan akan berputik dan berbuah. Kesuburan pokok petani ini adalah bukan ia terjadi sendiri. Ia telah disemai, ditanam, dan diserami, dan disirami dengan siraman darah dan air mata. Ia telah dibajai oleh ribuan syuhada, ribuan banduan yang masih dan yang telah keluar dari penjara, oleh ribuan yang masih belum dijumpai tempat persemadian mereka, oleh ribuan wanita yang menjadi ibu tunggal, dan juga ribuan anak-anak yatim yang boleh ditemui di mana-mana sahaja di petani pada hari ini. Semua orang yakin pokok ini akan berputih dan akan berbuah, walaupun masih belum ada tanda-tanda yang jelas. Maka malangnya sekiranya terdapat orang atau pihak yang tak mau tahu dan buat-buat tak tahu, walaupun sudah tahu siapakah orang yang menjadi pemilik dan tuan punya pokok ini. Dan amat sedih sekali sekiranya wujud pihak-pihak yang berniat untuk mencuri dan sudah membuat perancangan untuk memasarkan hasil mahsul pokok yang subur ini, yang dijangka mereka akan mendapat secara percuma dan dijangkakan akan mendatang keuntungan berlipat kali ganda. Malang, cukup malang sekali. Walaupun ia belum mempunyai petanda jelas akan berputik, berbuah, dan tidak akan luruh sebelum ia masak, namun pemborong-pemborong yang ingin mendapat kekayaan segera dan cepat kaya sudah pun mula muncul, dan kelihatan mereka begitu jelas sekali. Mereka mencanang berbagai promosi untuk memborong buah-buah pokok petani ini dan akan membawa ke pasaran dengan harapan dapat menawarkan bermacam-macam harga yang jauh lebih murah dan rendah berbanding nilai pasaran sebenar. Tujuannya melaris jualan. Sudah ada pemborong yang cuba mempromosikan dengan harga otonomi. Ada yang bernilai desentralisasi, ada yang menawarkan nakon petani, dan terdapat banyak lagi tawaran-tawaran lain yang sedang menunggu giliran untuk muncul satu demi satu, walaupun itu semua belum ada nilai sedikit pun dalam pasaran nyata. Ia hanya akan menjadi perangkap dan penghalang kepada tuntutan-tuntutan sebenar yang dilaungkan oleh gerakan-gerakan pembebasan petani itu sendiri. Kita rakyat petani harus sedar bahawa posisi kita adalah posisi penjaga barangan yang sah, yang layak menetapkan harga sesuai dengan barangan kita yang cukup bernilai ini. Adalah gerakan pembebasan petani yang mewakili semua lapisan masyarakat, bukan sebaliknya. Kita tidak berhak menawarkan apa-apa harga, apatah lagi menetap harga begitu murah
jauh lebih rendah dari harga pasaran yang sebenar. Maka janganlah kita berbuat ataupun berebut-rebut dan berlomba-lomba untuk melelong dan menurunkan harga petani mengikut kehendak kacamata yang singkat dan berpandangan yang cetek. Dan jangan pula kita sekali-kali cuba menghancur hasrat rakyat yang sebenar, yang tersurat dan tersirat itu, iaitu kemerdekaan, kemerdekaan, dan kemerdekaan. Hanya itu dan tidak ada yang lain selari daripada itu. Saudara-saudara dan saudari-saudari yang saya hormati sekalian, walau bagaimanapun, kita tetap akan mendengar dan bersedia meneliti tawaran harga dari pihak pembeli. Sekiranya mereka bersedia untuk membeli, tetapi amat bodohnya kita sebelum pembeli bersedia untuk membeli, dan sudah tentu mereka belum lagi mengemukakan harga yang mereka mau, kita sudah pun berlomba-lomba menurunkan harga. Kemungkinan besar harga yang cuba dilelong itu pun si pembeli tadi tidak sedikit pun berminat dan terliur untuk membelinya, kerana mereka sudah tentu meragui tentang penjual itu dan barangannya. Adakah dia pemilik sebenar barangan itu, ataupun itu barangan curi? Kerana tawarannya cukup murah dan tidak munasabah mengikut pasaran dagangan sebenar. Saudara-saudara dan saudari-saudari yang saya hormati sekalian, kita rakyat petani, janganlah mudah terpidaya dengan persembahan sandiwara yang boleh mengharu birukan keadaan, yang boleh melahirkan suasana kacau bilau di kalangan kita. Dan semua itu boleh menggambarkan ada tangan-tangan dan pihak-pihak yang berkepentingan dan berpikiran murahan mencari kesempatan demi kepentingan pribadi dan politik yang sempit. Sekaligus ia nampak indah, muncul dengan penuh bersemangat, tetapi sedarkah kita ia sebaliknya akan memberi kesan yang cukup buruk dan padah yang cukup parah kepada proses penyelesaian di petani pada hari muka nanti. Saudara-saudara dan saudari-saudari yang saya hormati sekalian, memang ramai dari kalangan masyarakat antarabangsa, NGO, wakil-wakil kerajaan luar negara berdoyong-doyong masuk dan keluar dari hotel CH Petani dengan membawa satu mesej, iaitu mengambil peranan di dalam proses penyelesaian di petani. Dan mereka ini selalu cuba meyakinkan kita dan melafazkan kata-kata dan ungkapan-ungkapan seperti Thailand tidak akan sekali-kali akan memberi kemerdekaan kepada kita. Dan mereka pun juga tidak akan menyokong tuntutan kemerdekaan kita. Ingat, ini adalah satu rentak tarian politik sahaja. Pada hakikatnya, mereka semua akur bahwasanya kata-kata penentu yang sebenar dan penyudah adalah kata-kata yang keluar dari kita sendiri, para pejuang tanah air, bukannya dari pihak musuh dan orang lain. Saudara-saudara dan saudari-saudari yang saya hormati sekalian, coba kita lihat dan membuat pengiktibaran dari kawan-kawan pejuang-pejuang lain seperti Palestin, bangsa Moro, Kosovo, dan lain-lain lagi. Adakah rakyat mereka, civil society mereka, NGO mereka berlomba-lomba menawarkan harga dengan
hak mereka dengan bermacam-macam harga? Jawapannya tidak. Tidak, dan memang sekali-kali tidak. Mereka terus berkonsisten menyerah sebulat-bulatnya proses penyelesaian itu kepada PLO dan Hamas kalau di Palestin, dan kepada MILF dan MNLF kalau di Mindanao. Dan begitulah seterusnya di tempat-tempat yang lain. Rakyat, masyarakat awam, NGO, mereka hanya dan sebenarnya berperanan di dalam menolong mangsa-mangsa di dalam konflik dan menekan pihak terlibat untuk mencari penyelesaian. Saudara-saudara dan saudari-saudari yang saya hormati sekalian, Polo menyeru dan mengholor tangan kepada semua rakyat, petani, organisasi-organisasi masyarakat awam, dan NGO-NGO tempatan yang ingin berperanan. Marilah kita bersemeja, membincang, dan mencari satu titik persefahaman ke arah kesepakatan dan kebersamaan demi untuk agama, bangsa, dan negara. Polo juga menyeru kepada semua pihak yang berkuasa dalam negara-negara anggota ASEAN yang ingin melihat rantau Asia Tenggara, rantau yang aman damai pada tahun 2015 nanti, sekurang-kurangnya penyelesaian masalah petani adalah pintu keamanan serantau, dan kuncinya sudah pun di tangan Anda semua. Terserah kepada Anda semua mau atau tidak. Peluang sudah terbuka luas. Cuma yang perlu diingatkan, penyelesaian yang adil, menyeluruh, dan berkekalan. Itu mestilah melibatkan semua pihak dalam konflik ini. Dan penyelesaian ditangani dan dikendalikan oleh pihak ketiga yang berpengalaman, dipercayai, berkemampuan tinggi, dan yang boleh dipersetujui secara bersama oleh semua pihak yang terlibat. Maka semua pihak mesti diberi peranan. Semua pihak nanti dapat memberi sumbangan. Semua pihak mesti diberi tanggungjawab. Semua pihak nanti akan merasai nikmat dan rahmat bersepakat. Polo mengajak semua pihak yang merasakan dirinya mempunyai peranan untuk mencari penyelesaian di petani, semua pihak yang merasakan dirinya dapat memberi sumbangan untuk mencari penyelesaian di petani, dan Polo juga menyeru kepada pihak yang merasakan dirinya bertanggung jawab dalam mencari penyelesaian di petani. Sudah sampailah masanya sama-sama kita menyelesaikannya ke arah merealisasikan konsep rahmatan lil alamin yang menjadikan tujuan utama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutuskan Allah ke dunia ini. Kebersamaan mencari penyelesaian yang adil, menyeluruh, dan berkekalan di petani. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.